Suratul Mujadilah adalah surah ke-58 Al-Quran. Ini adalah surah Al-Quran yang sangat berbeza kerana ia berkaitan dengan dalam 4 ayat pertamanya sebuah insiden yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Dalam hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Dia Subhanahu Wa Taala memutuskan bahawa kisah ini harus dikenang, diingat sehingga hari penghakiman. Dan keempat-empat ayat ini dihaskan untuk perbualan di antara Nabi SAW dengan seorang wanita yang sebaliknya tidak begitu terkenal sama sekali. Dia mempunyai masalah dengan suaminya dan dia ingin membincangkan masalah ini dengan Nabi SAW. Dan saya akan menerangkan beberapa perkara itu kepada anda dalam khutbah ini. Tapi kerana perbualan ini dan dia sedang komplain sesuatu dan Nabi SAW tidak mempunyai jawapan untuk soalannya, Allah Subhanahu Wa Taala masih belum menurunkan jawapan kepada beliau SAW lagi. Daripada komplain kepada Nabi SAW setelah berdebat dengan beliau, wanita ini lepas tu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat Al-Quran kerana dia. Dan bertahun-tahun kemudian selepas itu, setelah Nabi SAW meninggal dunia, satu kali itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan ketua negara pada masa itu, anda boleh memikirkannya dalam istilah hari ini dia adalah presiden lah. Dan dia sedang travel dengan rombongannya dengan pengawal keselamatan. Pada zaman inilah anda tahu bagaimana kadang-kadang semasa presiden melakukan perjalanan, mereka mempunyai pengawal-pengawal dan seperti ada perincian keselamatan. Dan mereka mempunyai kaki tangan yang penting dengan mereka dan banyak kereta berbaris seperti kereta api. Dan juga mereka sudah tentu mempunyai tempat yang harus dipergi dengan masa yang terhad. Mereka mesti pergi ke suatu tempat. Jadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini sedang bertemu dengan sekumpulan perwakilan dari pelbagai bahagian Quraisy dan sebagainya kan. Dan wanita ini secara kebetulan sedang melintas jalan. Bertahun-tahun kemudian ini adalah setelah Nabi SAW telah meninggal dunia. Dan dia sedang melintasi jalan dan dia berkata, "Ya Umar." Dia memanggilnya Umar. Dan Umar radhiyallahu anhu menghentikan karavan, hentikan rombongan dan perjalanan rasmi kerajaan. Dia turun dari kudanya, dia turun dan mula bercakap dengannya. Dan wanita ini mula bising kepadanya dan dia berkata kepadanya, "Saya kenal kamu ketika mereka memanggil kamu Umair." Dengan kata lain, Umair bermaksud Umar si kecil. Dia seperti saya ingat kamu sejak kecil. Dan wanita ini terus mengatakan, "Kamu harus takut kepada Allah. Sekarang kamu dah besar ya. Sekarang ketua negara ya. Kamu Amirul Mukminin ya. Tengoklah kamu sekarang. Sentiasalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah ingat Allah." Dan dia bercakap dengannya selama 1 jam. Wanita ini sedang bagi dia khutbah di tengah-tengah jalan dan semua anak buahnya, keselamatannya, semua duta yang lain, mereka hanya berdiri di sana menunggu sehingga dia selesai. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata apa pun. Dan setelah dia selesai, dia pergi. Dan kemudian dia berkata, "Kita boleh pergi sekarang." Dan beberapa kaki tangannya datang kepadanya dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, ma ra'ayna mislal yaum." Wahai Amirul Mukminin, kami belum melihat hari seperti ini. Saya tidak pernah melihat perkara-perkara seperti ini. Anda menghentikan semua VIP ini kerana bil ajuz, kerana wanita tua ini. Sebab itu kamu berhenti. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, wanita ini, semasa dia komplainnya didengar di atas langit ketujuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran untuk wanita ini. Sekiranya dia bercakap dengan saya sepanjang malam, saya pasti akan berdiri di sini. Sekiranya dia terus bercakap pada saya sampai keesokan harinya, saya pun pasti berdiri di sini. Satu-satunya masa yang saya akan tinggalkan dia adalah jika dia memberikan saya excuse untuk pergi solat. Itulah satu-satunya masa yang saya akan tinggalkan dia. Tapi sebaliknya, bagaimana saya tidak akan mendengarkan seseorang yang didengari dari atas langit ketujuh? Dan ayat Al-Quran turun untuknya. Namanya Khawlah radhiyallahu anha. Dia telah dapat penghormatan ini. Memorinya menjadi sebahagian daripada Al-Quran yang kita baca. Cukup dengan memberikan anda suatu rasa penghargaan bagaimana orang sebelum kita menghargai wanita yang luar biasa ini. Subhanallah. Dia datang kepada Nabi SAW dan komplain. Dan ketika dia bercakap dengan beliau SAW, dia mengatakan banyak perkara mengenai suaminya. Dia berkata dia seorang yang tua, dia kurang mempunyai sopan santun. Begitulah wanita ini bermula. Dia lebih muda dari dia, tetapi dia tidak begitu muda. Jadi dia berkata, saya dulu mampu mempunyai anak.
Tapi sekarang saya tidak dapat mempunyai anak lagi. Dia fikir saya tidak berharga sekarang dan dia memperlakukan saya seperti hamba. Dan wanita ini bahkan terus berkata dalam satu lagi narasi dari kisah yang sama, saya dulu muda dan banyak lelaki ingin mengahwini saya tapi saya telah memilih dia. Dan tengoklah sekarang macam mana dia memperlakukan saya. Hari ini dia balik rumah, dia sedang marah-marah. Saya membalas katanya dan ketika saya menjawab kembali, dia memberikan saya komen yang tajam. Dan saya pula lepas tu memberikan komen yang lebih tajam balik kepadanya. By the way, sebilangan daripada anda lelaki yang sudah berkahwin tahu bagaimana rasanya kan? Anda buka mulut, anda mengatakan sesuatu dan anda mendapat balik 10 kali lebih teruk kan? Wanita ini membentak ke arah suaminya dan suaminya sangat kecewa dengan perkara ini. Dia berkata kepada saya, mulai hari ini kamu seperti ibu aku. Itulah yang dikatakan kepadanya. Dan hari ini kamu seperti ibu aku. Dan ini adalah tradisi Arab sebelum Islam. Ini dipanggil ziha. Dan ziha adalah amalan buruk ini di mana apabila anda benar-benar marah pada isteri anda berkata, dari hari ini aku sumpah engkau ni seperti ibu aku. Dan itu bermaksud saya tidak akan lagi mengadakan apa-apa jenis hubungan dengan kamu. Kerana saya sekarang memikirkan kamu seperti ibu saya ni. Mustahil untuk kamu dan saya untuk bersama. Dan itu bermakna mereka tidak boleh bersama. Okey, jadi ini seperti cara yang lebih buruk dari penceraian. Dan ini adalah sesuatu yang biasa mereka katakan sebelum Islam. Jadi si suaminya mengatakan itu kepadanya dan kemudian suaminya pergi. Wanita ini berkata dia bersama rakan-rakannya selama 1 jam macam itu, lepas tu dia balik. Dan dia mahu mendekati saya dan saya berkata, tidak, kamu tidak boleh mendekati saya sehingga Allah dan Rasulnya membuat keputusan. Kerana kamu tu telah mengatakan apa yang telah kamu katakan. Saya tidak akan membiarkan kamu menyentuh saya lagi sehingga saya bercakap dengan Nabi SAW. Jadi dia datang kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, itulah yang suami aku katakan, apa yang patut kita buat? Dan Nabi SAW mulanya berkata, aku tidak mempunyai wahyu untuk menjawab ini. Al-Quran ada bercakap mengenai penceraian, talak. Tapi ia tidak membincangkan lagi, dari hari ini kamu ibu saya. Kan? Quran belum menerangkan masalah itu. Sekurang-kurangnya belum lagi lah. Jadi Nabi SAW tidak mempunyai jawapan untuknya. Tetapi berdasarkan apa yang dapat diberitahu oleh Nabi SAW, beliau sendiri SAW dalam pendapatnya mengatakan kepada wanita ini, dari sejauh yang aku dapat lihat, harumti alaihi, kamu menjadi haram untuknya. Kamu tidak boleh lagi bersamanya. Aku tidak mengatakan bahawa aku tahu jawapannya, tetapi ini hanya pendapat aku. Nabi SAW tidak memberikan fatwa kepadanya. Inilah yang aku fikirkan. Dan wanita ini berkata, maqala talak. Dia berkata, tetapi dia tidak mengatakan cerai. Jadi dia mula berdebat dengan Nabi SAW. Saksi dari peristiwa ini mengatakan bahawa dia pergi ke hulu ke hilir dengan berdebat dengan Rasulullah SAW dan dia sebenarnya semakin kecewa dengan Rasulullah SAW. Dan ketika nada suaranya semakin kuat, anda tahu tak, tidak ada yang datang dan bercakap kepada Nabi SAW seperti itu. Di tempat lain dalam Al-Quran di Suratul Hujurat, kita semua telah belajar bahawa jika anda mengangkat suara anda di atas suara Nabi SAW atau anda memanggilnya seperti anda memanggil orang lain, wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sekiranya anda memanggil Nabi SAW seperti anda memanggil orang lain, kan sekiranya saya melihat salah seorang rakan saya dan berkata, "Hey bro, sini sekejap. Hey Karim, sini sekejap." Tapi jika seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Hey Muhammad, kami ingin bercakap dengan kamu." Sekiranya anda melakukan walaupun macam itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, jangan berani kamu bercakap dengannya seperti itu. Kerana semua perbuatan amal baik kamu akan diambil pergi, akan disita. Tak kira anda telah bertempur di Badar, atau anda membuat hijrah, atau anda menghabiskan semua duit anda dalam amal, semua itu akan hilang kerana anda bercakap dengan Nabi SAW seperti itu. Kerana anda bersikap santai dengan Rasulullah SAW, tak boleh. Tapi wanita ini menaikkan suaranya dan dia berdebat dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dia berdebat dengan beliau. Ke hulu ke hilir berdebat. Okey, mari kita fahami sesuatu. Kadang-kadang Nabi SAW bahkan tidak mengatakan sesuatu dari wahyu. Kadang-kadang dia memberikan pendapatnya sendiri. Ada beberapa orang biasa berkebun. Dan mereka berpengalaman dalam berkebun dan bertani. Dan mereka mempunyai cara tertentu bahawa mereka menanam tanaman mereka.
Dan Nabi SAW sedang melintasi mereka dan beliau berkata, "Mengapa kamu melakukan itu?" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah bagaimana kita menanam tanaman." Beliau berkata, "Itu tak masuk akal bagi saya." Dan beliau hanya seperti mengkritiknya sikit. Tetapi beliau bukan tukang kebun dan beliau bukan petani. Beliau hanya mengatakannya saja. Dan mereka berhenti menanam tanaman mereka dengan cara mereka sendiri. Dan tahun berikutnya tanaman tidak tumbuh. Dan mereka datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kamu kata macam tu?" Beliau berkata, "Saya tak suruh kamu untuk melakukan itu. Antum a'lamu bi umuri dinyakum. Kamu lebih tahu mengenai perihal kamu." Dengan kata lain, ketika Nabi SAW malah mengatakan sesuatu sekali, sedikit pun, tiada siapa yang akan membantah beliau SAW. Mereka hanya melakukannya, walaupun beliau tidak menyuruh mereka melakukannya. Dan dalam kes ini, wanita ini, walaupun dia mendengar pendapat Nabi SAW, dia berkata, "Tapi tak, dia tidak mengucapkan penceraian." Saya tidak fahamlah jawapan ini. Ketika Nabi SAW tidak mempunyai jawapan yang dia mahukan, dan dia cuba menjelaskan kepada beliau, "Kami mempunyai anak." Dan kemudian dia mengatakan bahawa sekiranya saya meninggalkan anak-anak ini bersama suami saya, mereka akan mati. Dia tidak tahu menjaga anak-anak. Dia sangat teruk, tak reti melayan anak-anak. Dia teruk dengan saya. Tapi dia juga teruk untuk anak-anak. Dia tidak dapat menjaga mereka. Dan jika saya tidak dapat bersamanya lagi dan anak-anak ini ada di rumah, anak-anak ini lebih baik mati. Dan kemudian dia berkata, "Tetapi jika saya menjaga anak-anak dengan saya pula, mereka akan mati kelaparan. Saya tidak mempunyai kemampuan kaedah untuk menyediakan mereka. Kami tidak boleh memecahkan keluarga ini." Inilah masalah yang dia kemukakan kepada Nabi SAW. Dan beliau SAW tidak mempunyai jawapan. Dan Allah Azza wa Jal kemudian wahyukan keempat-empat ayat ini. Kerana ada beberapa perkara di sini yang harus kita bawa selama-lamanya bersama kita. Seperti Allah Azza wa Jal memutuskan bahawa kisah ini harus menjadi sebahagian daripada apa yang kita baca sehingga hari penghakiman sebagai satu hikmah. Terdapat beberapa pelajaran yang kekal abadi di dalam ni yang perlu diingat oleh semua orang, sebab itulah Allah Azza wa Jal membuat kita mengingati kisah ini. Subhanallah.